Baik, tentunya untuk Koma Aja, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya ada hiburan, ada informasi untuk Koma Aja dan juga Fina ada maklumkan awal-awal tadi. Sekarang ini kita bersama dalam segmen tajaan kita KPJ Healthcare Berhad, dan juga di talian ketika ini kita bersama dengan Datuk Dr. Jasminda Singh, pakar mata hospital pakar KPJ Ipoh, dan tentunya topik menarik kita hari ini adalah memahami cataract dan pilihan kanta intraocular IOL anda. Selamat tengah hari, Datuk. Selamat tengah hari. Ya, Datuk. Apa khabar, Datuk? Kabar baik. Macam mana di sana? Di sini pun baik juga, Datuk. Dan juga kita rasa teruja hari ini sebab topik yang kita nak kongsikan hari ini sangat-sangat menarik, Datuk, ya? Ya, ya. Okey, tapi sebelum tu kita nak berkongsilah sedikit mengenai maklumat am berkenaan Simposium 2024 yang akan berlangsung pada 5 Oktober ni, Datuk, ya? Hari Sabtu ni kan? Di Travelodge Ipoh. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita, silakan. Okey, ya. Selamat tengah hari, ya. Saya Datuk Dr. Jasminda, pakar mata KPJ Ipoh, ya. Ya, simposium ini adalah simposium medical simposium 2024 yang akan diadakan pada 5 Oktober ini, ya. Iaitu Sabtu inilah. Dan akan bermula dari pukul 2 petang hingga 7.30 malam, ya. Dan simposium ini juga akan menawarkan 4 mata CPD lah kepada para peserta. Ya, betul. Jadi ialah peluang yang baiklah untuk memperoleh mata pembangunan profesional sambil berinteraksi, ya, dengan pakar-pakar terkemuka lah dalam bidang perubatan ini. Ya, betul. Jadi di sinilah ruangannya kan, nak bertanya apa-apa soalan pun boleh, Datuk, ya? Ya, betul. Okey. Pelbagai disiplin, ya. Kita ada pelbagai disiplin. Pelbagai disiplin ada. Macam-macam cara kita boleh ada bila bersama-sama dengan doktor di sana kan. Boleh berkongsi, bertanya apa yang kita muskil dan sebagainya. Okey, kita nak tanya jugalah sebelum kita mulakan. Kita nak tahu yuran penyertaan KPJ Medical Symposium 2024 ni. Adakah dia percuma? Penyertaan adalah percuma. Dan penyertaan ini terbuka kepada sesiapa pun boleh join, ya. Jadi semua boleh hadir lah. Ya, penyertaan simposium terbuka kepada pengamal doktor general dan juga terbuka kepada klien korporat KPJ lah, ejen insurans, pengamal perubatan yang lain seperti jururawat, fizioterapis. Kami juga membuka penyertaan secara dalam talian, ya, atau dipanggil virtual lah, bagi sesiapa yang tidak dapat hadir secara fizikal. Jadi boleh hadir bersama-sama kan, walaupun secara dalam talian pun. Okey, dan juga berapa jumlah doktor pakar yang akan terlibat dalam simposium ni? Jumlah doktor terlibat adalah lebih kurang 8 orang, terdiri daripada pakar psikiatri, pakar jantung, pakar ortopedik, pakar bedah general atau general surgeon, pakar urologi, dan juga saya, ya, pakar mata. Pakar mata turut akan berada juga pada 5 Oktober nanti, okey? Dan juga hospital wilayah utara mana yang turut sertai simposium kali ni? Hospital yang terlibat adalah hospital pakar KPJ Ipoh, hospital pakar KPJ Seri Manjung, dan juga hospital pakar KPJ Taiping, ya. Bersama tiga hospital yang terlibat lah. Alright. Dan juga tema simposium kali ini, Datuk? Tema simposium kali ini adalah sinergi dalam penjagaan primer dan khusus di dalam perubatan, ya. Itu adalah tema simposium tema kita ini. Okey, dan juga kita nak beralih kepada topik kita hari ini. Ramai yang tak sabar ni, Datuk, sebab ramai orang yang nak mengetahui mengenai cataract dan sebagainya. Jadi mungkin boleh doktor terangkanlah kepada pendengar-pendengar kita, apakah sebenarnya cataract dan bagaimana ia menjejaskan penglihatan seseorang ni, Datuk? Okey, cataract terjadi. Cataract ni amatlah common, ya, sangat common. Dan dia terjadi apabila kanta mata kita, ya, menjadi keruh
Ya. Dan bila menjadi keruh, cahaya tidak dapat menembusinya lah. Dan keadaan ini akan menjejaskan penglihatan seseorang. Betul. Dan akan menjadi buta lah sekiranya lewat atau tidak dirawat. Kesannya boleh menyebabkan buta. Dia katarak dengan selaput ni adalah perkara yang sama kan, Datuk? Sama. Katarak ni adalah dia punya medical term. Istilah medikal lah. Istilah medikal lah. Sebab ada yang kata mata selaput bukan katarak. Tak, sebenarnya ia adalah sama. Katarak dan juga selaput adalah yang sama. Selaput kanta. Dia bermaksud selaput kanta. Itu adalah katarak. Okey, baik. Dan juga Datuk, kita nak tahulah kan, pada umur berapa biasanya mereka mula mengalami katarak ni? Ada tak golongan-golongan muda ke, ataupun tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan sekiranya betul ke tidak ada katarak ni? Okey, walaupun katarak ni ada lebih common pada usia lebih daripada 50 tahun, tetapi katarak ini boleh bermula daripada lahir lagi ya. Daripada lahir lagi. Ini dipanggil congenital katarak daripada lahir. Pun ada. Katarak juga boleh disebabkan oleh beberapa punca atau cause lain lah. Di antaranya adalah seperti trauma. Trauma ialah injury ya, kepada mata atau kecederaan lah, itu trauma. Dan dia juga boleh disebabkan oleh penyakit lain seperti radang mata ya. Radang mata. Atau juga daripada kesan sampingan daripada ubat-ubat terutamanya steroid. Sebagai contoh, seseorang itu kalau dia ada masalah asma. Bisa kata asma. So asma ni biasa diberi steroid inhaler atau ubat sedutan steroid. Betul. Untuk jangka masa yang panjang. So ubat-ubat seperti ini juga boleh menyebabkan seseorang itu untuk mendapat katarak. Katarak mata. Okey. Dan juga Datuk, ada orang kata kalau penghidap diabetes ni selalu mesti ada masalah katarak. Betul ke Datuk? Penyakit diabetes ini dia akan menyebabkan katarak pada usia yang lebih awal. Pada usia terutamanya kalau kita tak kontrol diabetes. So sebab itu seseorang penyakit tu, seseorang pesakit tu bila dia ada masalah kencing manis, kita suruh dia pergi cek mata. Cek mata untuk retinopati dan juga untuk katarak. Dia boleh dapat lebih awal lah. Boleh detect lebih awal lah sama ada katarak ataupun tidak. Okey, baik. Datuk, kita nak berehat seketika. Ramai yang terlalu teruja ni Datuk untuk mengetahui mengenai katarak ni bersama dengan pakar mata kita. Jadi kita berehat seketika, kita kembali sekejap saja lagi Datuk ya. Alright, boleh. Okey. Jadi Datuk, berikutnya kita nak tahulah kan, adakah faktor gaya hidup seperti pemakanan atau tabiat boleh mempercepatkan atau memperlahankan perkembangan katarak ni Datuk? Diet ini amatlah penting ya. Kita kena makan banyak buah-buahan lah. Dan juga buah-buahan yang ada vitamin C seperti oren, limau nipis, pomelo, tomato, kiwi atau benda yang ada antioksidan ya, seperti brokoli. Semua ni yang penting lah. Vitamin E juga ya, seperti kacang, bayam, sayur-sayuran. Benda-benda macam ni amatlah penting ya, untuk penjagaan mata lah. Dan nombor 2 adalah merokok ya. Merokok adalah salah satu punca katarak. Merokok ni kita kena, kalau yang dah isap rokok banyak-banyak tu kurangkan. Yang tak isap tu baguslah. Dan nombor 3 ialah yang bekerja di tempat-tempat panas, yang ada UV light tu, pakailah cermin mata hitam ya, untuk protection, UV protection lah. Dia juga boleh menyebabkan katarak ya. Dan tak lupa ya, alkohol. Yang minum alkohol tu pun memang berhentilah. Dia boleh menyebabkan katarak juga ya. Dan inilah beberapa faktor yang kita kena ambil kira dalam penjagaan mata, terutama dari segi katarak ya. Ya, betul lah. Jadi salah satunya merokok. Sebab tu kita kena kalau boleh berhenti terus lah Datuk merokok tu. Yalah. Sebab kesan dia bukan untuk paru-paru je sebenarnya. Mungkin hari ni saya pun baru tahu boleh menyebabkan katarak juga. Lagi baru-baru ni habis hari jantung sedunia, I think baru-baru ni. Itu pun rokok juga bahayalah untuk jantung sekali ya. Ya, sangat bahaya. Jadi kita kena usahalah macam mana cara untuk berhenti merokok juga kan. Betul. Okey, baik Datuk. Bila katarak dah terbentuk, jadi macam mana seseorang tu tahu bahawa dah perlu untuk menjalani pembedahan? Sebab ada orang ingat macam alah tak ada apa ni, boleh nampak lagi ni, kabur-kabur sikit je. Jadi macam mana tu Datuk?
Penglihatan akan menjadi kabur atau mendung akan menjadi mendung dan warna juga akan kelihatan pudar tak seperti sebelum ini. Dan kita juga akan lihat seperti terutama daripada waktu malam dia akan nampak lebih gelap. Dan kalau misal kata lampu masa memandu atau siang hari dia akan jadi silau, mata akan silau dipanggil fotofobia lah. Mata akan silau dan juga boleh ada benda-benda macam cincin halo. Dia ada macam bulat-bulat lampu. Glare di apabila kita melihat lampu So semua ni atau double vision, nampak dua. Nampak dua, itu pun boleh jadi sebab cataract. Lagi satu, kalau kita pergi ke kedai cermin mata, kita nak tukar spek cermin mata tu, dia tak ada power. Susah nak dapat power. Jadi kita itu cataract lah tu. Kalau kita dah rasa macam kabur-kabur, mungkin kita ingat sebab rabun kan. Rupanya adalah cataract. Lagi pun cataract bukan satu daripada punca yang rabun, ada banyak benda lain. So, jika seseorang itu memang ada masalah rabun, diinsurkan untuk cek mata. Boleh jadi cataract, boleh jadi glaukoma, boleh jadi masalah urat mata. Benda-benda lain pun boleh ada simptom yang sama juga. Ada kurang nampak, mata kabur. Betul. So kita kena selalu, kalau bisa kata mata nampak kabur sikit, kita mesti kena cek mata lah untuk sakit lain. Ya, betul. Siapa kata penjagaan mata tu tak penting? Sangat-sangat penting, Datuk. Itu melibatkan penglihatan kita. Mata ni kita kena jaga dengan tender loving care. LC. Betul. Orang kata mata ni anugerah, orang kata yang paling indah lah daripada kita dah nampak kan. Tiba-tiba jadi perkara tak ada gini, tu yang kita paling risau sekali kan. Okey, baik Datuk, kita nak tahu jugalah kan. Mungkin Datuk boleh terangkan mengenai apa yang berlaku semasa pembedahan cataract. Adakah ia satu prosedur yang cepat? Sebab ada orang yang dia nak buat tapi dia tak tahu prosedur dia macam mana, makan masa ke atau macam mana. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Okey, sebenarnya pembedahan ini taklah komplikasi. Cepat, dia akan ambil masa lebih kurang. Sekarang teknologi sangat canggih So mesin pembedahan kita amatlah bagus. So dia biasanya ambil masa lebih kurang 20 minit kalau tiada komplikasi. Kejap je. 20 minit je. 20 minit Tapi saja. kita kena bagi pilihan kepada sakit ni, kalau dia nak bius penuh ke atau bius setempat. Bius setempat tu pasien tahu yang pembedahan sedang berjalan. Bius penuh atau bius tidur, pasien tak tahu langsung. Ada pasien ada masalah anxiety, dia takut. Betul. Tentu berdebar jumpa doktor. Apabila nak buat pembedahan lagi dah dia stress, tension. Betul. Masa tu kita bagi bius penuh. Jangan bagi tempat nanti masa pembedahan tu dia gerak-gerak, bahaya. Bahaya. Jadi ada pilihan lah. Jadi Datuk, kalau selepas pembedahan tu tak dari segi penjagaan tu, macam mana pula tu? Kalau tiada komplikasi pembedahan tu lebih daripada 90% memang tak ada komplikasi. Kalau tak ada komplikasi, dia punya pemulihan tu agaklah cepat dalam masa seminggu biasa patient boleh buat kerja-kerja. Tapi tak boleh ambil benda berat, tak boleh pergi berkebun, tak boleh pergi gym, kolam renang. Semua ini tidak disyurkan, bahaya. Dia boleh ada infeksi nanti. Tapi untuk seminggu, 2 minggu kena jaga tipis ubat lah, kata 2 jam. Kena jaga betul-betul lah kan. Penjagaan itu sangat penting. Malah penting. Baik Datuk, kita nak tahu jugalah mengenai jenis kanta intraocular. Takut sebut saya salah ni. Betul ke intraocular ni? IOL. Jadi ada apakah beberapa pilihan terbaru yang ada untuk kali ni? Tapi sebelum tu saya nak tahu apakah itu kanta intraocular tu dulu, Datuk. Apabila kita membuat pembedahan, dia ada kanta original dalam mata ni. Kanta original tu ialah dia sudah jadi cataract. So apabila kita tukar daripada kanta original kepada kanta buatan manusia, kanta intraocular ini, so kanta intraocular ini akan dimasukkan dalam tempat yang ada kanta original sebelum ini. Kita akan pecahkan kanta tu, sedut keluar dan masukkan kanta intraocular yang sangat-sangat kecil masuk dalam mata ni dan kita akan ambil pesakit punya power. Dia punya power untuk mata dia lah. Bukan semua
bukan semua pesakit mata dia power yang sama. Betul. Mata orang sama pun, mata kiri dengan mata kanan ni power berlainan. Okey. Alright. So kita kena check power dulu. Lepas itu kita bawa keluar dengan sudut kanta yang ada cataract. Okey. Lepas tu kita masukkan kanta intraocular yang buatan manusia. Jadi itulah dianya intraocular tu kan? Ya. Alright. Okey, jadi kita nak tahu bagaimana pesakit menentukan jenis IOL yang sesuai untuk mereka. Apakah faktor yang dipertimbangkan? Mungkin ada perbincangan dulu kan sama ada ni sesuai ke tak? Macam mana tu? Ya. Sebenarnya kanta, ada pelbagai kanta di pasaran pada masa kini. Doktor pakar mata harus tak berbincang dengan pesakit option yang ada. So ada kanta monofocal di mana satu pandangan sahaja. One vision. Mono ni bermaksud one. So one vision, satu vision iaitu pandangan jauh. Pada pandangan dekat kita kena pakai cermin mata. Itu adalah monofocal ya. Yang kedua kita ada EDOF, extended depth of focus. Ini pun nampak jauh tapi dia boleh nampak jarak dekat ni lebih daripada monofocal yang saya beritahu tadi. So ini jadi satu EDOF lah. Tapi kanta ini pun kita untuk buat kerja-kerja halus atau untuk tengok handphone, spon-spon kecil itu kita kena pakai spek juga. Okey. Satu lagi yang baru dia ada, bukanlah baru sangat, dah lebih kurang maybe 10 tahun ke atau 7-8 tahun, ada satu lagi kanta trifocal. Trifocal ni adalah 3 vision. Pandangan 3. Jauh, intermediate dengan dekat. Jauh, intermediate, dekat. Kanta ini kita tak payah pakai cermin mata lepas pembatasan. Okey. So ada 3 jenis kalangan. Tiga pilihan. Jadi boleh pilihlah nak mana yang sesuai lah kiranya kan? Ya. Okey, baik Datuk. Masa cemburu jadi kita kena lompat-lompat juga soalan kita ni. Kalau ikutkan memang tak cukup masa ni. Sejam pun rasa baru sesuai kan? Okey, jadi Datuk kita nak tahulah kan, adakah terdapat sebarang risiko atau komplikasi yang berkaitan dengan pembedahan cataract atau implantasi IOL ni Datuk? Okey, setiap pembedahan ada risiko ni yang terjadi. Dan pembedahan cataract juga ada risikonya. Risiko seperti kita punya posterior capsule di mana kita letakkan kanta dalam mata ni. Kadang-kadang dia boleh terkoyak masa buat pembedahan. Itu di antara risiko. Ada komplikasi lain seperti boleh dia ada risiko infeksi yang dipanggil endophthalmitis, di mana risiko ni ada tinggi di mana mata dia boleh ada infeksi bernanah Ini adalah risiko, walaupun persentage atau peratus amatlah kecil, tapi kita kena bagi tahu kepada pesakit sebelum pembedahan lah. Yang ketiga ni dia boleh ada risiko macam urat tanggal, retina daripada belakang ni masa kita buat pembedahan boleh terjadi di mana uratnya boleh tanggal. Okey. So ini risikonya kecil, kurang, tapi kita kena bagi tahu kepada setiap pesakit sebelum kita membuat pembedahan. Okey, baik. Dan juga kalau bolehlah kita nak tahu juga kan, tadi kita dah cerita dah selepas pembedahan berapa lama kan, selamanya Datuk seminggu hingga 2 minggu Datuk lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu lah untuk pulih sepenuhnya. Dan juga bukan sepenuhnya, boleh kalau sepenuhnya boleh ambil 3 bulan lah, 3 minggu sepenuhnya. Tapi lepas 2 minggu ni bolehlah dia boleh buat kerja harian. Dia boleh kerja harian lah. Tapi macam Datuk cakap tadi lah, tak boleh buat kerja berat awal-awal tu kan. Bahaya. Itu bahaya. Sangat bahaya. Kalau nak melihat matahari pun tak boleh Datuk dengar kata begitu. Dia akan jadi silau. So kena pakai cermin mata hitam sebab dia ada UV kan. So baru operate ni dia boleh UV dia tak begitu bagus. Sebab tu kita akan beri setiap sakit lepas pembedahan ni suruh mereka pakai cermin mata hitam. Terutamanya bila keluar rumah, panas cahaya tu kita pakai cermin mata hitam. Jadi itu adalah cara-cara untuk menjaga mata selepas pembedahan. Sebabnya rata-rata ramai yang sudah pun melakukan pembedahan secara untuk cataract ni kan. Jadi ramai yang kata memang clear lepas tu. Bila jaga dengan betul akan clear lah semuanya kan. Okey, baik. Dan juga Datuk, dengan kemajuan dalam penjagaan mata, adakah teknologi atau rawatan baru yang menarik sedang dibangunkan untuk cataract ni? Okey, sebenarnya baru ini adalah dari segi, so kita punya mesin yang kita gunakan tu memanglah sudah
terlalu canggih lah. Dan dari segi kanta ya, kanta yang ada kanta-kanta yang baru sedang keluar. Seperti yang saya kata tadi, sebelumnya ada kanta monofokal sebelum ini, mana dia ada hanya satu pandangan secara jauh. Sekarang kita sudah ada trifocal, di mana ada 3 pandangan. Jauh, intermediate dan dekat. Dan sekarang kita juga ada kanta untuk torik. Torik ini bermaksud astigmatism ya. Di mana seseorang pesakit itu ada silau yang kuat. Dia punya ponnya tu dia tak seimbang. Dia ada power-power pendainan. So, untuk pesakit seperti ini, kita ada kanta special yang torik. Torik ini adalah untuk astigmatism. Ini kita juga daripada definition yang baru-baru yang sedang berlaku. Alright, itu dia. Okey, dan akhir sekali mungkin ada nasihat yang ingin diberikan kepada orang ramai untuk mengekalkan kesihatan mata seiring dengan usia ni. Okey, nasihat saya adalah untuk menjaga mata lah dengan kali. Mata ni adalah satu organ yang amat kecil. Betul. Dan kecederaan sedikit pun akan ada komplikasi jangka panjang. Betul. So, kita kena jaga dengan tender perspektif tadi, tender loving care. Sayangilah mata anda. Betul. Itu yang paling penting. So, kita pun biasa ada buat banyak saringan mata atau pemeriksaan di mana-mana kawasan di negeri Perak ni. Dan disuruhkan kepada siapa yang dapat mana-mana supaya ada buat saringan mata ni, dicek mata lah. Kita boleh tahu banyak benda yang orang tu ada tanpa pengetahuan seperti itu. Doktor pakar mata tu boleh mengenal pasti atau boleh detect dan boleh rawat awal. Betul, itu yang paling penting. Rawat dengan awal tu sangat penting. Ya, sebab ada ramai pesakit yang ada kencing manis. Kita tak tahu yang ada kencing manis. Kadang-kadang dari mata kita boleh tahu pesakit tu yang dia ada kencing manis. Oh, dari mata pun boleh tahu? Ya, boleh. Jadi so, ada yang kencing manis dah 5 tahun, tapi dia tak tahu. Tiba-tiba dia cek lepas pada hari tu tengok gula tinggi dalam darah. So, berapa lama dia sudah ada kencing manis, dia tak tahu. Bila cek mata, dia ada perubahan dalam mata dari segi kencing manis. Alright, menarik tu. Memang sepatutnya memang kena jumpalah doktor mata ataupun pakar mata untuk mengetahui. Kadang-kadang memang kita tahu, macam Datuk cakap lah, rupanya dah ada kencing manis dah pun. Lagipun ramai pasien sakit yang ada ambil ubat steroid untuk sakit kulit, untuk asma, untuk jantung panjang. So, mereka pun tak tahu yang mereka ni ada boleh jadi sampingan steroid ni. So, bila kita pergi cek mata, kita tahu apa yang kita ada sekarang. Glaucoma, katarak. Jadi orang kata sayangilah mata anda, dapatkan pemeriksaan mengenai mata anda. Sangat penting mata tu ya. Ya, betul. Okey, baik Datuk, mengenai simposium ni kan, selain ceramah, mungkin boleh kongsikan lagi antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada 5 Oktober nanti. Okey, simposium ini selain ceramah ya. Selain ceramah, kami akan adakan kuis ya. Kuis dan cabutan bertuah untuk peserta. Hadiah yang akan ditawarkan amatlah menarik ya. Peserta boleh memenangi jam pintar Garmin. Dan banyak lagi hadiah lumayan lah. Setiap peserta juga akan menerima e-sijil. Dan generasi khas daripada KPJ Ipoh ya. Jadi jangan risau tentang makanan, minum petang pun ada. Semua disediakan. Makan malam disediakan secara percuma kepada semua peserta yang hadir lah. Yang penting hadir untuk menimba ilmu, mendapat manfaat daripada simposium tersebut. Pastikan anda hadir dan kekal hingga akhir acara. Ya, betul, itu yang paling penting. Okey, cara nak menyertai ramai yang dah rasa teruja ni nak bersama-sama dengan Datuk Adil, nak jumpa Datuk pun sebab nak tahu mengenai masalah mata juga ni, dan juga masalah-masalah lain, jantung dan sebagainya. Jadi macam mana nak sertai simposium ni? Okey, anda boleh layari akaun media rasmi KPJ Healthcare di Facebook, Instagram, LinkedIn dan imbas kod QR ya untuk mendaftar lah. QR code. Okey Datuk, di akhirnya mungkin ada pesanan lah untuk mereka yang nak berjumpa dengan Datuk pada 5 Oktober nanti untuk simposium ni. Okey, simposium ni datanglah beramai-ramai. Daripada simposium ni pun kita boleh belajar banyak daripada segi penjagaan mata atau penyakit-penyakit lain. Sebab simposium ni ada pakar-pakar hebat lah datang. Kita memberi ceramah dan amatlah penting kalau kita dengar kita akan tahu. Kalau tak dengar kita tak tahu apa yang kita
Betul. Itu yang paling penting. Diri kita, ya. Alright. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak sudi Okey, lagi bersama. satu, kita tema tahun ini adalah untuk special, ya. Tema tahun ini, tiap-tiap tahun kami menyambut Hari Penglihatan Sedunia. Ya. Pada hari Khamis minggu kedua bulan Oktober lah. Khamis minggu kedua, okey. Khamis minggu kedua bulan Oktober tiap-tiap tahun. Okey. Dan pada tahun ini jatuh pada Khamis Oktober 10. Oh, 10 Oktober. Okey. Hari Khamis. Dan tema tahun ini adalah Children Love Your Eyes. Ya, itu yang paling penting. Love your eyes. Sebab I think mereka rasa macam baru-baru ni sebab MCO dengan COVID semua tu. Ramai yang ada screen time semua tu, ada banyak masalah untuk kanak-kanak dalam masa ni. Betul. So tema tahun ni adalah untuk kanak-kanak. So pesanan kepada kanak-kanak, sayangilah mata anda lah. Ya, children love your eyes. Itu. Love your eyes. Ya, itu yang paling penting. Jadi mak ayah pun kena alert juga mengenai children love your eyes. Ya, so dengan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucap selamat menyambut Hari Penglihatan Sedunia kepada semua. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk sudi bersama dengan kita pada tengah hari ini. 30 minit berkongsi sesuatu yang memberi manfaat kepada seluruh orang Perak yang mendengarkan kita ketika ini, Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih atas jemputan. Alright. Okey, baik Datuk. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Alright. Okey, kita baru saja bersama dengan Datuk Dr. Jasminda Singh, pakar mata Hospital Pakar KPJ Ipoh dengan tajuk memahami katarak dan pilihan kanta intraokular anda.